Selamat sejahtera saya ucapkan kepada saudara-saudari sekalian. Hari ini kita akan meneruskan jelajah kita dalam buku Yosua. Pada kali yang lepas, kita telah melihat daripada bab 1, ayat pertama sehingga ayat yang ke-9, di mana kita telah melihat bagaimana Yosua telah mengambil alih sebagai pemimpin kepada umat Israel daripada Nabi Musa. Tuhan sendiri telah beberapa kali mendorong Yosua hendaklah yakin dan berani kerana Tuhan sendiri akan menyertai Yosua. Kita juga telah melihat bagaimana Tuhan telah memberikan satu tugas ataupun matlamat yang begitu jelas kepada Yosua, iaitu menaluki tanah yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi pada kali ini kita akan bersama-sama melihat daripada bab 1 ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-18, kita ingin tengok bagaimana Yosua menghadapi cabaran pertamanya. Mari kita bersama-sama membaca ayat Tuhan. Ayat yang ke-10. Selepas itu, Yosua mengarah para pemimpin Israel supaya berkeliling di seluruh perkemahan dan memberitahu umat itu, siapkanlah makanan kerana 3 hari lagi kamu akan menyeberangi sungai Yordan untuk menaluki tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kamu kepada kamu. Yosua berkata kepada suku-suku Ruben, Gad dan setengah daripada suku Manasye, ingatlah Musa, hamba Tuhan itu sudah memberitahu kamu bahawa Tuhan Allah kamu akan memberikan tanah di sebelah timur sungai Yordan untuk menjadi tempat tinggal kamu. Anak dan isteri kamu serta ternakan kamu harus tinggal di sini, tetapi askar-askar kamu harus bersedia untuk berperang. Mereka harus menyeberangi sungai lebih dahulu daripada umat Israel untuk menolong sesama bangsa kamu, sehingga mereka menaluki tanah di sebelah barat sungai Yordan yang diberikan oleh Tuhan Allah kamu kepada mereka. Selepas dia memberikan keamanan kepada semua suku Israel, barulah kamu boleh kembali dan menetap di tanah kamu sendiri, tanah yang di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan oleh Musa, hamba Tuhan itu kepada kamu. Ayat yang ke-16. Mereka berkata kepada Yosua, kami akan melakukan segala yang Tuhan katakan dan pergi ke mana sahaja Tuhan suruh kami pergi. Kami akan taat kepada Tuhan sebagaimana kami sentiasa taat kepada Musa. Semoga Tuhan Allah Tuhan menyertai Tuhan sebagaimana dia telah menyertai Musa. Setiap orang yang tidak mau tunduk kepada kekuasaan Tuhan atau tidak taat kepada salah satu perintah Tuhan akan dihukum mati. Hendaklah Tuhan yakin dan berani. Yosua masih lagi mempunyai satu cabaran, malah boleh dikatakan sebagai cabaran pertama sebagai pemimpin baru yang perlu Yosua selesaikan sebelum mereka menyeberangi sungai Jordan. Cabaran ini ialah Yosua perlu memastikan perpaduan di antara suku-suku Israel. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Yosua tahu sangat kepentingan untuk memastikan kesemua 12 suku-suku Israel bertindak sebagai satu pasukan atau satu angkatan tentera. Apalagi Yosua faham sangat musuh-musuh yang bakal mereka hadapi selepas menyeberangi sungai Jordan. Nampaknya perpaduan di antara suku-suku Israel berada dalam satu situasi yang ganjil.
Jika Joshua dapat menyelesaikannya dengan teliti, maka ia akan memastikan kesempurnaan angkatan tentera Israel. Sebaliknya, jika Joshua gagal, maka ada kemungkinan umat Israel akan dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Situasi ini kita nampak dari ayat yang ke-12 sehingga ayat yang ke-15 yang telah kita baca tadi. Di sini terdapat 2,5 suku-suku, iaitu suku Ruben, suku Gad dan setengah daripada suku Manaseh telah melaluki dan bersedia untuk menetap di sebelah timur Sungai Jordan. Saya telah memetik 2 beranggan dalam bab 32 dan saya akan baca untuk anda semua supaya kita faham akan keadaan sebenar. Suku Ruben dan suku Gad mempunyai sangat banyak ternakan. Apabila mereka melihat betapa baiknya tanah Yazer dan Gilead untuk pertanakan, mereka pergi menghadap Musa, Eleazar dan para pemimpin Israel yang lain. Suku Ruben dan suku Gad berkata, kota-kota yang diduduki umat kita dengan pertolongan Tuhan sangat baik untuk pertanakan, iaitu kota Atarot, Dibon, Yazer, Nimrah, Heshbon, Ilela, Sebam, Nebo dan Bion. Oleh sebab kami mempunyai sangat banyak ternakan, berikanlah tanah itu kepada kami sebagai milik kami. Janganlah suruh kami menyeberang sungai Yordan dan tinggal di sana. Musa menjawab, adakah kamu mau tinggal di sini, sedangkan orang sebangsa kamu pergi berperang? Mengapa kamu menawarkan hati orang Israel untuk menyeberang sungai Yordan dan pergi ke tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka? Itulah perkara yang dibuat oleh papa-papa kamu di Kadesh Barnea ketika aku menyuruh mereka pergi mengintip tanah itu. Mereka pergi sampai ke lembah Eskol lalu nampak tanah itu. Tetapi apabila mereka kembali, mereka menawarkan hati orang Israel sehingga orang Israel takut pergi ke tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ayat yang ke-14. Sekarang kamu pula menjadi seperti papa-papa kamu, satu lagi generasi orang yang berdosa. Kamu mendatangkan lagi kemurkaan Tuhan kepada Israel. Jika kamu, suku Ruben dan suku Gad, tidak setia kepada Tuhan sekarang, sekali lagi Tuhan akan meninggalkan umat Israel di padang gurun ini dan kamulah yang menyebabkan kebinasaan mereka. Suku Ruben dan suku Gad menghadap Musa dan berkata, mula-mula benarkanlah kami membina kandang bertembok batu untuk domba kami dan kota bertembok untuk anak isteri kami. Setelah itu kami bersedia mengikut sesama bangsa kami maju berperang. Kami akan memimpin serangan itu sehingga kami membantu mereka menetap di tanah yang menjadi milik mereka. Sementara itu anak isteri kami dapat tinggal di sini di dalam kota-kota yang bertembok dan selamat daripada serangan penduduk negeri ini. Kami tidak akan kembali ke rumah sebelum semua orang Israel mempunyai tanah sebagai milik pusaka. Kami tidak akan mengambil sedikit pun daripada tanah di seberang sungai Yordan, kerana kami sudah menerima bahagian kami di sebelah timur sungai Yordan. Sebagai ringkasan apa yang diceritakan dalam bab 32 buku Bilangan,
Apabila Musa berjaya memimpin umat Israel menang ke atas puak Midian, suku Ruben dan Gad telah meminta Musa untuk membenarkan mereka menetap di situ dengan alasan bahawa tanah tersebut begitu baik untuk ternakan mereka yang begitu banyak sehingga mereka enggan menyeberangi sungai Jordan. Permintaan ini telah menimbulkan kemarahan yang sangat besar kepada Musa. Malah, Musa bimbang dengan permintaan kedua-dua suku ini, kemurkaan Tuhan akan menimpa kepada keseluruh umat Israel sehingga menyebabkan kebinasaan mereka. Di sini kita dapat lihat bagaimana Musa menyifatkan keadaan masa itu adalah begitu serius dengan mengatakan mereka kedua-dua puak suku ini menawarkan hati orang Israel untuk menyeberangi sungai Jordan. Musa tahu sangat akan betapa serius akibat daripada ketidakpaduan suku-suku Israel. Namun, atas kemarahan dan nasihat daripada Musa, suku-suku Ruben dan Gad telah berjanji bahawa walaupun mereka menetap di sebelah timur sungai Jordan, mereka tetap akan memimpin angkatan tentera Israel untuk berperang sehingga suku-suku lain berjaya menaklukki tanah di sebelah barat sungai Jordan. Sudah tentulah Yosua ada lagi sedikit kebimbangan terhadap dua setengah suku ini sekarang kerana Musa telah meninggal dunia dan dia sebagai pemimpin yang baru, adakah mereka akan mengotai janji mereka? Kita puji Tuhan kerana dua setengah suku iaitu Ruben, suku Gad dan setengah daripada suku Manaseh mengulangi perjanjian mereka untuk memimpin tentera Israel menaklukki tanah sebelah barat sungai Jordan. Sebagai kesimpulan, ayat-ayat Tuhan hari ini memberi kita dua pengajaran. Pertama, ia menunjukkan betapa pentingnya perpaduan. Bukan sahaja perpaduan golongan Israel penting, ia juga adalah sangat penting untuk keluarga, masyarakat, umat Kristian dan negara pada hari ini. Kadang-kadang kita akan menghadapi keadaan di mana segolongan ahli di antara kita disebabkan kepentingan diri sendiri sanggup melakukan perbuatan yang boleh membinasakan perpaduan dan kemajuan sesuatu entiti masyarakat itu. Musa dengan kebijaksanaannya dapat menampakkan krisis ini dan dengan segera menyelesaikan krisis ini dengan memberi amaran yang begitu keras kepada suku Ruben dan Gad. Kepentingan diri selalunya merupakan punca utama yang menjatuhkan sesuatu entiti masyarakat. Ia adalah godaan yang selalu memikat kita dan kita harus sentiasa berjaga-jaga supaya tidak jatuh kepada penipuan iblis. Ini terutamanya penting dalam pelayanan kita dalam rumah Tuhan. Kita harus berjaga-jaga dengan fikiran kita yang sentiasa sombong dan pentingkan diri sendiri. Fikiran dan kelakuan ini sentiasa mencetuskan ketegangan dan ketidakharmonian dalam rumah Tuhan. Ini akan memberikan peluang kepada musuh kita, iaitu iblis, untuk membinasakan atau merosakkan rumah Tuhan. Pengajaran yang kedua ialah kepimpinan Yosua mendapat pengesahan daripada umat Israel. Bukan sahaja Tuhan berkali-kali mengesahkan kepimpinan Yosua, bahkan dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-18, kita dapat tahu bahawa umat Israel tunduk
kepada kepimpinan Yosua. Yosua telah menunjukkan bakat dia dalam menyelesaikan krisis perpaduan umat Israel. Dia telah berjaya memujuk dan memastikan 2,5 suku Israel itu akan terus bersama dengan suku-suku lain untuk melaluki tanah Kanaan. Di sini sekali lagi Tuhan menunjukkan kepada kita bahawa jika Dia telah memberikan tugas kepada kita, Dia sendiri akan memberikan sokongan serta sumber yang diperlukan. Jangan kita bimbang dan risau. Sebaliknya, kita harus yakin dan berani seperti yang selalu diulangi dalam buku Yosua ini. Sekian, terima kasih.